Langkau dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Insyaallah terbaik. Asal YouTube sambung semula. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat jumpa lagi tuan-tuan. Sabah, salam hari Sabtu. Ustaz, mana? Dah masuk? Tak boleh? Pada semua akan anda terbaik dirahmati kepada Allah dengan tak sulit. Dengan sulit tak? Semoga anda semua diberkati Allah SWT. Andai kata Allah adilkan kita, ada kesukaran, kesulitan, masalah, semoga Allah tarik segala kesulitan, segala masalah. Hidup memang ada ujian, hidup pasti akan ada ujian. Itu pasti akan ada besar, kecil, itu bergantung kepada posisi kita, iman kita. Dan Allah berhak untuk tentukan apa saja untuk hidup kita. Tapi di posisi kita, sahabat-sahabat, kita wajib untuk berikhtiar, berusaha, jangan give up, jangan sama sekali putus asa. Apa saja yang Allah hadirkan dalam hidup kita, itu adalah ujian kita yang perlu kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk ikhtiar, dalam bentuk usaha, dalam bentuk tindakan yang Allah reda. Berapa ramai orang bila Allah uji, dia give up. Berapa ramai orang bila Allah uji, cari pawang, cari umur, cari dukun. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Kembali kepada Allah. Itu yang Nabi ajar kita, itu yang Nabi tarbiyah. Dalam hidup ni sahabat, kita hidup di saat manusia banyak tinggalkan agama. Manusia itu moden, ada kemudahan internet yang sangat luar biasa. Kita boleh capai, boleh gapai banyak informasi. Tapi sayang sekali kan, kita sudah terperangkap. Sebab itu sangat-sangat penting untuk kita menuntut ilmu. Masjid banyak tapi kosong daripada jemaah. Allahu Akbar. Masjid banyak, kuliah banyak, tapi kita tak hadir. Kita banyak bergantung kepada apa yang kita dapat di internet, di Google. Allahu Akbar. Sedangkan masjid tak jauh daripada rumah kita. Masjid jalan kaki pun sampai. Maka sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, bila kita hadir majlis-majlis ilmu, kita boleh tanya pada ustaz-ustaz, guru-guru yang mempunyai kepakaran ilmu. Bila kita akses ilmu dalam bentuk Google, cari dalam bentuk dekat internet, ada 1001 maklumat yang mungkin tidak benar, yang mungkin dipalsukan. Jadi mari kita terus belajar agar kita mempunyai jati diri yang cukup kuat untuk berhadapan dengan ujian-ujian Allah SWT. Dan jangan terperangkap dengan bicara manusia. Ujian yang Allah hadirkan dalam hidup kita bukan maknanya Allah benci kita, bukan maknanya Allah sisihkan kita. Dan mungkin saja Allah hadirkan ujian untuk mengangkat makam kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab itulah kita kena kembali kepada Allah. Kita kena cari Allah. Kekuatan kita pada dia. Dan jangan hidup dengan apa orang kata, tapi hiduplah dengan apa Allah kata. Jadi kita nak tahu apa Allah kata macam mana. Kita bukan orang yang hebat, tak ada ilmu.
Kita bukan orang yang ada kepakaran. Kita bukan orang yang mahir dalam ilmu. Kan Pak Is kata, hiduplah dengan apa yang Allah kata, bukan dengan apa orang kata. Kita ni sekarang hidup dengan apa orang kata. Apa saja orang kata kita pegang. Apa saja orang kata kita percaya. Nampak tak? Kita nak hidup dengan apa yang Allah kata. Jadi macam nak tahu apa yang Allah kata? Satu, kita kena belajar. Sebab guru-guru dan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang mengajar di masjid surau, di majlis ilmu, mereka bicara tentang apa yang Allah kata, bukan apa mereka kata. Ustaz ni tolong sampaikan apa yang Allah kata, apa Rasulullah kata. Kita hidup dengan apa orang kata. Apa pendapat engkau? Aku rasa, nampak? Aku ni kan apa, hari tu puasa tak tahulah, aku banyak kali tinggal masa bujang-bujang tu. Kau rasa macam nak kena gandakan ke? Tak tahulah aku, tapi aku rasa. Nampak? Jadi kita pegang apa yang kawan rasa. Satu, kita kena berguru. Kenapa? Sebab apa yang guru kata, ustaz kata, tuan guru kata, itu yang apa Allah kata, itu apa yang Rasulullah kata. Nampak? Apa yang telah dipersetujui oleh ulama. Sebab mereka ada ilmu. Satu dalam hidup ni tuan-tuan, kalau kita ikut apa orang kata, kita tidak akan pergi jauh. Kalau kita berhajat untuk dapat ihsan Allah di akhirat, kalau kita nak kejayaan di akhirat, maka jangan hidup dengan apa orang kata. Kena belajar apa Allah kata. Satu, Allah kurniakan Quran. Quran kita baca, tapi kita tak faham kan. Satu, kita kena belajar. Supaya apa yang Allah kata dalam Quran itu dapat kita terjemahkan dalam kehidupan harian kita. Allahu Akbar. Apa yang Allah kata dalam Quran, apa yang Nabi kata dalam hadis Nabi. Kita tak tahu kan, jadi kita kena belajar supaya kita benar-benar tahu. Kan? Bab solat pun tuan-tuan, kan? Jangan cerita banyak bab solat pun. Kan? Ada 1001 perkara yang kita tak tahu. Kadang-kadang dah usia macam saya 50 tahun, 50 lebih tahun ni baru tahu. Macam ni rupanya Allah, selama ni salah. Selama ni aku tak tahu. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, belajar untuk merendah diri itu lebih mulia daripada ada ilmu dan rasa bangga. Itu lagi baik. Belajarlah untuk menjadi orang yang merendah diri. Belajarlah untuk menjadi seorang hamba. Belajarlah untuk kenal bahawa setiap faham, setiap apa yang Allah bagi ini adalah satu isyarat untuk kita kembali pada Allah. Allah nak panggil kita datang pada dia. Allahu Akbar. Itu orang Islam ni hebat. Berbanding dengan agama lain, ini agama benar tuan-tuan. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kan? Tuan-tuan, kita akan dengar sekurang-kurangnya 5 kali tuan-tuan laungan azan nak ingatkan kita, semayang dah sampai dah, waktu semayang dah sampai, semayang le. Nampak tak? Allahu Akbar. Tak ada pada tempat lain tuan-tuan melainkan Islam. Ni indahnya, mulia ni. Bila mereka sedar, kan, agama ni hebat luar biasa. Kalau orang kafir ni, orang bukan Islam kat luar ni tuan-tuan ni, kan, indahnya, hebatnya Islam ni. Dengan lawangan azan orang akan dengar kan. Orang bukan Islam akan dengar. Itu yang ada orang tertarik jatuh cinta pada Islam. Hanya kerana dengar lawangan azan. Nampak tak hebat tak Islam ni? Allahu Akbar. Setiap hari 5 kali tuan-tuan kita akan dengar. Kan? Saya bila ceramah, kan, antara tempat yang saya pernah ceramah ialah dengan mu'alaf ni. Kan? So, saya pernah share kan, antara salah seorang peserta yang menyebabkan saya tertarik dan saya rasa sangat malu dengan Allah, rasa rendah diri, rasa sangat sedih sebab ialah salah seorang peserta kata bahawa dia masuk Islam kerana setiap hari dia dengar azan, rasa dia macam dia ada sesuatu kan, yang dia rasa macam ada tak kena dengan hidup dia. Setiap kali dia tinggal kat mana pun kamu tinggal, kat taman sepenuhnya Cina, taman sepenuhnya India, lawangan azan akan sampai, sayup-sayup akan sampai. Ini hebatnya kan, ini hebatnya dakwah dalam Islam. Lawangan azan bukan sekadar nak lawang saja. Ini adalah dakwah yang sangat besar yang akan sampai pada semua makhluk. Faham ke faham? Satu dulu kita dengar kan ada ura-ura tak benar kalau orang azan lah apa. Nampak? Faham? Mereka sedar ini dakwah yang besar. Kan? Bila sampai ke telinga orang yang tidak beriman lagi, mereka rasa bila Allah dah pilih mereka, dah bagi hidayah, mereka rasa ada tak kena je, hati mereka tersentuh. Dan salah seorang seorang wanita, dia bagi tahu saya dia masuk Islam sebab
Setiap hari dia dengar lawangan azan, dia rasa macam ada tak kenalah dengan hidup dia. Dia cari. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian bila dia masuk Islam, dia dengar lawangan azan tu, hati dia setenang-tenangnya. Sebab tenang ni hanya Allah hanya bagi pada orang beriman, tidak pada orang kafir. Tenang ni, bahagia ni kan hanya dimiliki oleh orang beriman pada Allah SWT. Allahu Akbar. Kan? Jadi baru dia kata apa? Baru saya rasa tenang, baru saya rasa damai. Nampak tak? Allah Akbar. Macam mana kita yang Islam dengan lawangan azan pun buat tak tahu, dengan lawangan azan pun buat bodoh, dengan lawangan azan pun masih tengok TV. Boleh tukar pula, boleh skip. Kan tengah tengok TV lawangan azan. Kalau kat TM tu kan, lawangan azan kan boleh skip tu, pergi rancangan lain. Allah Akbar. Kita. Allah Akbar. Nampak Allah. Ada soalan? Pinjam apa kat mana punya handphone. Nak baca soalan. Kang satu boleh cover. Ustaz Afi ni kan dia nak cover apa? Ada soalan? Ustaz Syafiq kan dia berada kat apa ni? Dia berada kat apa ni? Allahu Akbar di Jelebu. Kita ada urusan sikit kan di Jelebu. Dan jadi ada tim saya yang berada kat sana. Dan, tapi saya masih kat sini untuk buat live lah, insya-Allah. Saya ni gabun tak nampak. Saya perlukan orang baca soalan tu. Kalau saya tak nampak, tak boleh baca soalan. Saya gabun. Abang bagi mata bagus kan. Banyak salah guna ya. Apa soalan ni? Okay. Ada Safi saya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Kan? Ini indahnya kan. Bila kita buat live, orang boleh lihat kita walaupun kita dah lama tak jumpa orang tu kan. Mudah-mudahan apapun keadaan, posisi kita, situasi kita, silaturahim kita kekal sampai bila-bila. Kan persahabatan kita kat dunia ni kan tak sempurna kalau tidak bertemu kembali di akhirat menjadi penghuni syurga Allah SWT. Nampak Kata Nabi SAW yang membuatkan sahabat-sahabat gembira, sahabat-sahabat bahagia ialah kita akan bersama orang yang kita kasih, kita sayang kat dunia. Jadi kalau kamu kasih, kamu sayang orang-orang beriman, ulama-ulama, kamu hormat, kamu patuh, kamu taat, tidak menentang, maka ulama-ulama yang beriman pada Allah, yang sampaikan ilmu yang benar, yang sampaikan ilmu yang betul, yang ada kasih, ada sayang pada Nabi SAW, kita akan bersama dengan mereka, insya-Allah. Nampak ulama-ulama, tuan-tuan guru yang sampaikan ilmu yang tidak ada kepentingan bagi dia sebaliknya untuk agama, kita sayang mereka, kita cinta mereka, para habaib dengan Nabi SAW, kita menghormati mereka, kita raih mereka. Nampak tak, kita menyayangi mereka kan, sebab mereka adalah keturunan Nabi SAW. Kita raih mereka kerana kedudukan mereka adalah keluarga Nabi SAW. Allahu Akbar. Maka kita akan bersama dengan mereka. Siapakah orang yang kamu habiskan masa kat dunia ni, mereka itulah kawan, teman, sahabat anda di akhirat esok, di syurga Allah SWT, insya-Allah. Itu janji Nabi. Allahu Akbar. Itu yang Nabi janji. Jadi kita kejar benda ni tuan-tuan. Bina perhubungan dengan orang yang baik-baik. Cari sahabat-sahabat yang baik-baik. Anda ada usia macam saya 50 tahun ke atas, anda ada usia 40 tahun lebih ke atas, usia yang telah saya tinggalkan. Nanti Allah tanya ketika kau usia 40-an, 40, 41, 42, dulu kau buat apa? Apa yang kau buat? Kau ingat dunia ni aku bagi kat engkau untuk engkau berhibur, untuk engkau lompat-lompat, untuk engkau sukaria. Allahu Akbar. Aku telah hantar kau kat sini untuk ada visi, ada misi. Apa yang kau buat? Nak jawab apa tuan-tuan? Nak jawab apa? Dunia ni bukan tempat berhibur. Kalau anda pilih jalan untuk berhibur, kan? Anda pilih jalan tak nak berhibur, anda pilih jalan untuk berdakwah, anda pilih jalan untuk lepak, anda pilih jalan untuk belajar agama, anda pilih jalan untuk bersyukuria, anda pilih jalan untuk buat kerja amal, anda pilih jalan untuk banyak bantu orang, anda pilih jalan untuk sombong, angkuh, anda pilih jalan untuk tidak mahu tolong orang. Semua ni siapapun, apapun posisi anda akan menghadap Raja segala raja, Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi jangan kerana kita orang lalai. Ini berat. Jangan kerana kita orang lalai. Jangan kerana kita orang jauh pada agama. Jangan kerana kita orang benci agama. Jangan kerana kita orang terlepas amalan-amalan baik. Jangan kerana kita orang tidak buat perkara baik. Anda pegang jawatan besar, anda buat peraturan
yang menghalang orang beribadah, anda akan jawab. Anda pekerjaan besar tu sampai bila? Anda ada period time. Waktu sampai anda akan berhenti. Anda kena berhenti walaupun anda tak nak. Ada pencen. Kan? Ada waktu besar. Anda kena berhenti. Sepanjang anda himat anda buat orang jauh pada agama, anda akan jawab. Sepanjang anda himat anda buat orang tak boleh solat, anda akan jawab. Sedangkan anda orang Islam. Sepanjang anda hidup dulu, anda buat orang terhibur dengan suara anda, terhibur dengan tarian anda, sehingga mereka lupakan Allah. Nak jawab. Anda perhatikan berapa ramai orang yang dulu sampai sekarang masih gagah perkasa, kan? Menghiburkan orang, masih nampak dia hebat. Berapa ramai? Dulu satu ketika orang puja-puja dia, hari ini dah duduk atas katil. Mana orang yang puja kamu? Mana orang yang puja kamu dulu tu? Tapi bayangkan ketika kamu dipuja, kamu buat orang leka. Ketika kamu dipuja, kamu buat orang lalai. Ketika kamu dipuja dalam semua aspek, bukan menyanyi saja, bukan menari saja, orang politik pun sama. Ketika kamu ada kuasa, kan, kamu langsung tak bawa kebaikan kepada agama. Ketika kamu ada kuasa, kamu langsung tak bawa kebaikan kepada Islam. Ketika kamu ada kuasa, kamu langsung tak jenguk masjid. Kan, apa khabar? Berita bagaimana anak-anak pesantren, pondok, madrasah, anda langsung tak ambil tahu. Anda ada kekuatan untuk beri peruntukan, tapi satu sen pun peruntukan tak sampai kepada pejuang-pejuang Islam. Satu sen pun tak sampai kepada pendakwa-pendakwa. Satu sen pun anda boleh bagi peruntukan, tapi anda tak nak bagi. Anda tak, sebab anda dikelilingi oleh orang-orang yang melekakan anda. Satu sen pun tak ada peruntukan yang sampai ke madrasah, ke pondok. Contoh, anda nak jawab. Ini cerita yang paling hangat sekarang ni, kan, ada kan, cerita pasal apa ni, konsert kan Siti Nurhaliza. Sekarang tengah isu kan, konsert Siti Nurhaliza yang akan dilakukan pada 10 hari bulan, kan, iaitu pada hari di mana anak bulan tengok anak bulan. Kan, kalau konsert tu dilakukan pada hari tersebut dan pada malam tersebut konsert dilakukan pada waktu Ramadan dan anak bulan kelihatan, kan. Kita tahulah Ramadan tu bila, kan. Dan sekarang ni senang, kan, tak ada masalah, insya-Allah. Jadi dia akan lakukan konsert pada malam orang buat tarawih, pada malam Ramadan. Jadi saya mungkin bukan orang hebat, tapi saya nak ambil kesempatan, sebab saya buat live. Saya tak nak Allah tanya saya. Satu kerugian bagi saya bila saya boleh sampai satunya baik, saya fikir orang, nanti orang marah, orang tak suka, orang benci. Allah, Nabi SAW sampaikan walaupun sepotong ayat. Dan jangan fikir orang suka tak suka, yang kita fikir Allah suka tak. Kan? Pada Siti Nurhaliza, batal dia konsert. Tangguhkan dulu pun tak apa. Kan, biar rugi kat dunia, jangan rugi kat akhirat. Ada 10,000 orang, mungkin 50,000, mungkin 60,000 orang yang nantinya pada malam itu, kan, subhanallah, menyambut sesuatu yang Nabi tak pernah ajar. Datangnya Ramadan, kita kena sambut dengan tarawihnya, dengan perbanyakkan bacaan Al-Quran, dengan perbanyakkan selawat, dengan perbanyakkan zikir, dengan sujud kepada Allah SWT, dengan hidupkan amalan-amalan di malam hari dan diteruskan di siang hari. Para ulama-ulama besar, para tabi'in, para sahabat. Imam Syafi'i contohnya, sahabat-sahabat, sepanjang Ramadan 2 kali khatam. Kalau di luar Ramadan sekali khatam. Sebab apa? Kata guru saya, kan, kita tanya pada guru, macam mana mereka boleh capai? Kata guru saya sampai pada anda, sebab mereka telah menikmati kelazatan dalam ibadah. Mereka baca Quran tu sampai lazat. Kan, Imam Malik, Imam Ahmad, saya tak ingat, kan, dia bawa solat tu 30 juzuk. Kita baru satu selai dah mengantuk. Jadi kepada Siti Nurhaliza, kan, bagi saya anda penyanyi tersohor di negara, tak jadi masalah. Kalau anda rugi kat dunia, hakikatnya anda nak kejar akhirat. Siapa pun anda pemimpin, anda ahli politik, anda usahawan, anda entrepreneur, anda siapa pun anda, atlet, siapa pun anda, sentiasa letakkan akhirat sebagai visi utama kita. Tidak ada satu kerugian pun meletakkan akhirat sebagai visi. Kalau penaja dah taja batal satu kerugian, lebih baik anda batal di dunia. Baik anda rugi di dunia daripada anda rugi di akhirat. Sebab bila anda balik di alam barzah, tak kenal anda penyanyi nombor 1 kat mana. Anda balik sebagai arwah yang membawa bekal. Yang itu yang akan menentukan anda selamat tak selamat masuk gigi saya. Nampak tak? Jadi saya cadangkan lah, walaupun suara saya mungkin sampai pada anda, wallahu alam, kan? Tapi saya sebagai seorang Islam mengingat semua orang di mana-mana ruang sepanjang Ramadan, apatah lagi sekarang ni Rajab Syaban ni, sepatutnya kita semua dah prepare.
well preparation untuk sambut Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai. Andai tak sampai, kita dah buat yang terbaik sepanjang Rejab dan Syakban. Pada semua umat Islam, dan hormatilah bulan Ramadan. Orang tak faham, Ramadan tu besok. Saya buat konsep malam ni. Malam ni dah masuk Ramadan. Sebab apa? Sebab kalender Islam dia bermula lepas maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Ni hijrah. Kalender hijrah, bukan kalender Masih. Kalender Masih pukul 12.30 malam kan, pukul 12.1 minit baru bermula hari baru. Tapi kalender Islam hijrah, lawangan azan bermula hari baru. Kan? Sebab tu kita buka puasa, kemudian kita sambung dengan tarawih. Tarawih itu ialah menyambut satu Ramadan. Sebab dia dah masuk hari baru. Nampak tak? Dia dah masuk hari baru, sahabat-sahabat. Subhanallah. Jadi, bagi saya tak ada satu kerugian. Kan? Allahu Akbar. Saya takut satu bencana kat negara Malaysia. Kan? Oleh kerana ada seseorang yang membuat konsert pada malam Ramadan dan membuka ruang keburukan. Tidak berbaloi lah pada umat Islam. Kan? Tidak berbaloi lah kepada perjuangan umat Islam macam ni. Kita ingatkan dan kita minta kan, pihak mufti sekarang ni, mufti Wilayah Persekutuan bersuara. Kita minta semua mufti bersuara, ulama-ulama tegur dengan kasih sayang, tegur dengan penuh cinta. Majlis fatwa tegur, ulama-ulama tegurlah. Kan? Kita nak sambut Ramadan dengan ibadah, dengan amalan. Kan? Saya bimbang ada 15,000, 20,000 orang tengok konsert. Ada antara mereka nanti melakukan perkara-perkara maksiat. Nak sambut Ramadan tapi kita buat maksiat. Saya ingat saya lah, sepanjang saya hidup dah 50 lebih tahun ni, saya ingat saya, mungkin saya silap, mungkin saya salah, tidak pernah lagi berlaku di negara bertuah ini, di negara yang telah melahirkan ratusan, mungkin ribuan ulama-ulama, yang telah mendatangkan ribuan ulama ke tanah bertuah. Saya ingat saya belum pernah lagi ada konsert malam puasa. Saya ingat saya lah, kalau saya salah mungkin saya terlepas pandang. Besok Ramadan dan malam ni konsert besar-besaran. Saya ingat saya tidak pernah berlaku lah. Jadi tolonglah, kan, tak sepatutnya berlaku macam ni. Apatah lagi kan, yang dinobatkan ialah penyanyi nombor 1 Malaysia. Tak seharusnya, tak sepatutnya, tak selayaknya yang nombor 1 tu melanggar perintah Allah SWT, kan, mengenepikan Allah Akbar, suruhan Rasulullah SAW, perjuangan Nabi SAW. Sebab kita akhirnya nanti, siapa pun kita, kan, kita akan balik sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad SAW. Nak letak muka kita kat mana? Sepanjang kita hidup, kan, kita tidak menghidupkan perjuangan Nabi SAW. Kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Malaysia hanya ada 30 lebih juta orang. Kalau kita ranking nombor 1, pemimpin nombor 1, artis nombor 1, atlet nombor 1, siapa pun kita nombor 1. Nombor 1 di kalangan 30 juta, kecil sangat. Berbanding dunia ni ada bilion manusia, kan? Dan nak bandingkan dengan kehidupan manusia daripada zaman Nabi Allah Adam hingga ke akhir nanti, kita berapa ratus juta bilion manusia, kan? Nama kita sangat kerdil di kelompok manusia di akhirat esok. Nama kita, susuk tubuh kita, penampilan kita sangat kerdil di kalangan manusia di padang akhirat, padang mahsyar. Nampak tak? Jadi fikir-fikirkanlah kehidupan yang sangat sekejap ini, tuan-tuan. Jangan diuruskan dengan kezaliman, kan? Pedulikan penajaan. Allah telah taja mata kita, Allah telah taja hidung kita, Allah telah taja suara kita, Allah telah taja telinga kita, Allah telah taja kaki kita, Allah telah taja tubuh badan kita. Apalah ada sangat dengan penaja yang ada. Tuan-tuan tak tahu kenapa jenazah perlu dimandikan. Ini ada cerita pasal ni, kena faham ni. Kenapa jenazah kita kena mandikan? Melainkan syuhada. Kan? Kenapa jenazah kita nak dimandikan? Kenapa? Kan? Allah Akbar. Jenazah penyanyi ke, pelakon ke, kan? Pemimpin ke, entrepreneur ke, penjaja ke, tukang kebun ke, driver angkat sampah ke, sultan ke, agung ke, semua dimandikan. Kenapa dimandikan? Sebab kamu datang daripada Allah, nak dibalikkan kepada pemilik. Pemiliknya Allah. Nak dibalikkan tu mesti dalam keadaan paling bersih. Dari sisi fizikalnya. Zahirnya ialah amalan kita. Kan? Satu ada manusia benar-benar beriman pada Allah yang diangkat oleh Allah Ta'ala, malaikat sambut dengan kapan. Roh diangkat ke langit, disambut oleh penduduk langit. Allahu Akbar. Subhanallah. Satu hidup kita ni bukan letak
terletak pada apa orang kata. Hidup kita ni tak terletak pada apa orang suka tak suka pada kita. Kita kena bercakap benar walaupun orang tak suka. Kita kena bercakap benar walaupun seluruh dunia benci kita. Kita kena bercakap benar walaupun orang tak pandang kita. Sebab kehidupan kita, visi kita untuk akhirat tidak meletakkan pandangan orang. Visi dan misi kita akhirat ni tidak meletakkan orang suka tak suka. Wa masalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham sahabat? Jadi kita minta jasa baik kepada semua yang terlibat dalam apapun perkara. Berhati-hatilah dengan hidup ini. Jangan buka ruang kemurkaan Allah. Kita dah terlalu banyak masalah. Malaysia ini sebuah negara yang cukup hebat, luar biasa, kaya tuan-tuan. Tapi hari ini terjerumus dengan banyak masalah. PSKL kita jatuh dengan keadaan paling dahsyat. Dan nilai ringgit kita jatuh. Kita semua dah jatuh tuan-tuan. Jangan sampai nilai moral kita jatuh, adab kita jatuh tuan-tuan. Tapi barang tak jatuh-jatuh. Harga barang semakin naik, tarif akan naik. Bolehlah pusing kat mana pun, spin kat mana pun. Kan? Nak membiayai. Saya tak pandai. Tapi ini bab ekonomi yang saya belajar. Kan? Tarif dinaikkan sebab nak menguruskan perbelanjaan, nak menguruskan pembendaraan, aset-aset berkaitan dengan air, elektrik contohnya. Tak benar. Kalau kita menguruskan duit dengan banyak, buat apa naikkan tarif? Duit yang ada dengan cukai-cukai yang sedia ada boleh digunakan untuk menguruskan penyelenggaraan, kan? Berkaitan elektrik, berkaitan dengan air. Kalau duit tu ada, buat apa nak naikkan? Faham tak? Kenapa nak naikkan tarif? Contohlah, kan, rakyat tengah susah. Contoh ni saya bagi tahu, dia tidak menyokong siapa-siapa. Hanya saya nak bagi tahu ni bab ekonomi. Makcik kampung mungkin tak faham. Dia naikkan tu pasal dia perlukan duit untuk nak betulkan paip yang pecah. Kan kat jalan raya tu paip pecah tu, siapa nak betulkan? Kena naikkan duit. Makcik, kalau duit tu dah diurus dengan baik, tak ada penyelewengan, tak ada rasuah daripada dulu. Ni bukan yang ada sekarang. Bukan pembinaan yang ada sekarang, daripada dulu. Kalau tidak ada rasuah, tidak ada penyelewengan, tidak ada pecah manah, tidak ada kronisme, kan, tak ada pengkhianatan. Tiada penyelewengan. Tarif bukan tak perlu dinaikkan, malah tak perlu ada. Bukan sekadar tak perlu dinaikkan, tak perlu ada. Negara kita tanah tu ada emas. Tanah kita ada biji timah. Tanah kita ada minyak. Tanah kita subur, tanam apa saja jadi. Kelapa sawit, getah. Allahu Akbar. Nampak? Tapi kenapa jadi macam ni? Kan cerita politik kita tak syok. Soalan. Ada soalan. Ni banyak orang tulis ni, tapi kat Facebook banyak soalan. Korang buka Facebook, kau jaga Facebook. I baca soalan. Kita dengar suara Nazul. Kan? Ya Aiman Aina. Waalaikumsalam tuan. Tak dengar. Dah tunang. Ya. Memang confirm lah. Memang confirm lah. Orang, kalau kamu dah kenal pasangan kamu kaki mengajuk, dia sampai kahwin nanti mengajuk, kamu mesti ada cara dia. Kamu mesti ada penawar dia. Kamu mesti ada kaedah. Faham? Orang yang baran, sebelum kahwin di baran, tunang kamu lelaki tu baran, marah, cepat nak marah, cepat naik kaki, cepat naik tangan. Sampai kahwin mesti dia buat. Dia akan buat. Jadi kamu mesti ada teknik, mesti ada kaedah nak samakan hubungan kamu. Ini sama? Aman. So bila berkaitan dengan merajuk dan baran, berkaitan dengan yalah, ni hati. Kan, berkaitan dengan hati, dia kena rawat kat hati. Kan? Dia memang betul, dia mengajuk-ajuk pasal sayang. Memanglah kau belum dapat, kau belum kahwin, besok bergaduh, berbala dalam rumah. Kau besok balik lambat. Kan? Ada je manjang outstation walaupun tak ada outstation. Sebab kan tak tahan. Kadang-kadang mengajuknya overacting. Melampau-lampau, salah sikit pun mengajuk, salah cakap sikit mengajuk. Salah cakap mengajuk tu mengajuk diamkan diri tak apa, kadang-kadang mengajuk sampai melenting-lenting suara menjerit-jerit. Kan sampai baling-baling barang. Cakapkan saya. Dia juga. Cakapkan saya, bawa balik.
hantar saya balik ke mak saya. Si lelaki kata, nak hantar macam mana? Mak awak dah meninggal. Aduh, saya lupa. Kata tu hantar ke bapak saya. Bapak engkau lagi lama meninggal. Aku belum kahwin kau, bapak engkau dah meninggal lah. Aduh, silap. Hantarkan kepada bapak engkau. Hantarkan aku pada mak engkau. Apa pula mak aku dengan bapak aku nak terima kau? Contohlah kan. And, permainan hati. Jadi, so dia banyakkan zikir. Tapi, bukan senang kan. Nak rawat diri sendiri bukan senang. Sebab ego, sombong, angkuh. Kan? Tak rasa bahawa itu satu penyakit. Dia tak rasa itu satu penyakit. Dia rasa itu satu cara dia nak tundukkan pasangan dia. Satu cara dia nak tunjukkan dia lebih mendominasi, dominan. Ada juga. Ada orang memang sengaja kan, dia mengajuk-ajuk lebih sebab dia nak dominan. Dia nak menguasai. Dia nak tengok sejauh mana kita cinta dia, kita kasih dia. Ni semua mengarut. Ni semua penat lelah nanti. Kan? Jadi cakap pada dia, kalau benar kita ni pasangan yang secocok, pasangan yang benar, akan sampai insya-Allah sampai ke jenjang pelamin, sampai ke perkahwinan yang sah. Dan saya nak kita amalkan. Jadi anda akan ambil tips ni. Anda pasangan ni buat amalan bersama. Jom kita buat zikir sama-sama. Dan kita buat zikir sama-sama. Setiap hari kita buat zikir. Pagi apa, petang apa, malam apa. Buat. InsyaAllah. Zikir kan akan mengubat hati. Zikir adalah penawar. Jadi tak akan mengajuk lagi. Nampak tak Kalau dia sengaja mengajuk sebab dia nak dominan, sikap. Kan? Dia sengaja mengajuk sebab dia nak tahu sejauh mana cinta kamu pada dia. Bertahan tak kamu dengan kerana dia? Ini malapetaka. Faham tak? Kan? Kalau Pak Wen kau bertahan, itu sebab dia belum dapatkan kau. Besok dia dapatkan kau, dah kahwin, banyak masalah. Banyak musibah. Kan? Allah Akbar. Subhanallah. Kan? Banyak masalah akan berlaku. Faham ke faham? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, sebagai lelaki yang nak kahwin dengan seorang perempuan, kena bincang betul-betul. Kena bincang hati ke hati. Kena susun program. Kan kena upload program kekeluargaan kamu dulu sebelum kamu benar-benar berkahwin. Jadi, nak upload program yang baik-baik lah. Bangunkan zikir, jaga amal. Jadi kamu pastikan dia jaga solat, ambil solat duha. Ingatkan dia, dah solat duha tak? Kalau benar kita ni nak bersama, saya nak kita hidupkan agama bersama-sama. And ni zikir ni, contohnya setiap hari kita kena selawat Satu hari kita kena selawat sekurang-kurangnya 100 kali. Jadi saya nak kita buat 50 kali siang, 50 kali malam. Kita buat sama-sama Kita buat nanti, kita remind satu sama lain. Itu cara. Sebab hati, kalau dia sendiri memang nak berubah, dia akan buat amalan sendiri, itu senang. Tapi sebagian besar orang tak akan buat amalan. Dan sebab dia percaya itu bukan satu bala, satu sakit, satu bencana. Tapi kalau berdiam diri, biarkan orang tahu, dia akan jadi satu. Allah saja. Nasrul, kita jumpa kat mana kan? Kat RM5, jam sekejap. Paman awak kan? Okay, soalan. Daripada Mi_76. Pak Riz, macam mana nak bina balik hubungan silaturahim antara adik-beradik untuk kekal damai tanpa persengketaan? Ya kan? Bila isu adik-beradik, mesti ada tolerance, mesti ada toleransi, mesti ada mengalah. Salah seorang daripada 6 orang adik-beradik itu mesti ada yang mengalah. Salah seorang daripada 8 orang adik-beradik itu mesti ada yang mengalah. Yang mana dia berada di puak A dengan puak B, puak yang ni, puak ini, dia diterima. Dan di sinilah dia mainkan peranan untuk satukan dua puak ni, adik-beradik yang berbalah. Kadang-kadang dia jadi masalah bertambah besar bila campur ipar-duai. Adik-beradik satu masalah, ipar-duai, isteri masing-masing, kan, suami masing-masing. Jadi bertambah sulit. Orang yang benar-benar pegang agama, kan, dia hidup dengan merendah diri. Tapi kalau kamu tak jaga agama baik-baik, walaupun Islam tak jaga agama baik, kita akan hidup dengan ego, kita akan hidup dengan kita saja nak tengok cakap dia macam dia bagus, aku abang lah. Kita ada ego, dan kita ada satu rasa perlu dihormati.
Sedangkan yang tua perlu dihormati, tapi jangan lupa tua, kau kena juga hormat orang muda. Bukan orang tua dihormati, orang muda boleh disakiti. Salah. Walaupun kamu orang tua, kamu nak orang hormat kamu, kamu juga kena hormat anak muda. Kan? Subhanallah. Bila kamu hormati orang, tak kira dah usia macam mana sekalipun, kamu akan disayangi. Sayang datang bila kamu menghormati. Saya percaya. Kita pernah jadi muda kan. Kadang-kadang kita main motor, kadang-kadang kena maki, kena ambun. Kita lagi benci orang yang maki. Kita boleh duduk satu meja, duduk lepak sama-sama dengan pakcik yang bagi kita nasihat. Terima kasih pakcik. InsyaAllah pakcik, saya tak kuat nak ubah ni. Pakcik doakan saya moga saya ubah. InsyaAllah pakcik. Tapi masa muda ni, enjoy sikit lah pakcik. Saya nak enjoy sikit je. Enjoy nak. Pakcik ada anak macam bubu kau ni. Kan, pakcik tak sempat nak nasihat. Kan, sebab dia belajar asrama, kemudian balik asrama pun pakcik ni kerja terbang balak. Kan, jarang jumpa anak. Dia kata apa? Mungkin sentuh sama artis ke sentuh tersebut untuk kita bagi amaran. Itu pengajian juga. Dia kalau cerita pasal kebenaran, cerita balik Islam, dia mesti nak kacau. Kurang itu. Itu macam tu. Itu kalau kau cakap pasal Islam, kau cerita sikit pasal agama, kau cerita, dia kalau boleh nak konsert, okey je lah. Islam tak? Tak apa. Itu kau cerita sikit, dah bagi teman. Kita kena end kan, saya end kan dia ni kalau dia blok lagi masalah. Okay, buang pesan. Okay, ada soalan? Itu dah tak ada. Kita fokus pada Facebook. Satu lagi, bila ada orang komplain, bila ada orang tak puas hati, kita cerita pasal apa mungkin ni mana bagi pada Nazrul ambil. Dia pergi report, dia report dia tak puas hati. Biasa. Kalau kita fikir apa orang kata, memang tak selesai masalah perjuangan kita. Mana pinjam okey. Kau tak buat duit dah sihat. Okay, Arsan. Di Facebook saja boleh jawab dengan apa itu. So dalam hidup ni, kalau nak satukan dia, tadi soalan tu soalan Facebook ke TikTok? TikTok, alah sian. Kan kita kena satukan, sebab dalam Islam kita dibenarkan untuk menipu, untuk satukan puak yang berbala. Boleh tipu. Angah nak cakap Along kan macam ni Along tak pernah aku dengar Along tutup kau, tak pernah Along ni balik dia kasih harap mudah-mudahan kita adik-adik bersatu balik. Dia pergi ke Along kan cakap pasal Angah Along, Angah selalu cakap macam ni, cakap yang baik, insyaAllah kan. Solat hajat berterusan, mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah bagi bantuan sebab perjuangan untuk satukan puak yang berbala dan perjuangan untuk eratkan silaturahim. Kat Facebook tu dah pergi. Cakapnya Nazrul, tak bang, kau tunggu sini lah. Abang datang sini kan kau bagi lah. Kau percaya duit apa?
Kita masuk balik kat TikTok. Ha? Aku dah tak balik. Tadi kalau kau cakap lagi ni patutnya duduk kat sini. Patut dia kata tak jelas. Ada soalan kat Facebook Ustaz. Tadi tu kau masuk balik. Kan tadi kita terpaksa kan kita punya live sebab dah dapat amaran daripada TikTok. Kan? Apa langkau tak tahu. Kan? Allahu Akbar. Atau tu macam mana nak bagi tahu kat orang perempuan yang dia salah tapi dia tak nak ngaku dia salah tanpa mengecilkan hati dia. Aiman Ana. Dia macam ni Aiman. Aku dah belakang. Kenapa? Oh tadi kau langgar. Dia planting di sana. Macam ni Aiman. Kan? Satu banyak pendekatan. Antaranya buat amalan yang Nabi Musa dapat daripada Allah SWT. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadikan sebagai bekalan anda. Amalkan ayat Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bicara sampai pada hati orang dengan izin Allah, tidak menyakiti hati orang. Kan? Mulut yang sentiasa memuji Allah, insya-Allah mulut tu bila bicara orang tak terasa hati. Nampak kan? Mulut yang sentiasa memuji-muji Allah, insya-Allah. Allahu Akbar. Bila dia bicara, dia akan sampai ke hati orang, insya-Allah. Satu, jadikan amalan zikir sebagai pegangan anda. Buat zikir. Anda buat zikir, insya-Allah. Bila anda banyak zikir, kemudiannya anda banyak nasihat kat orang, tak kira lah isteri kita ke siapa pun, dan orang akan dengar tu, insya-Allah dia tak terasa. Tapi kalau orang memang jenis hati dia cepat tersentuh, engkau batuk pun dia terasa. Engkau batuk tu kau kenakan dia. Engkau cakap pun dia terasa. Engkau cakap dengan orang, dia akan cakap, engkau cakap tentang aku tadi. Macam tu kan. Jadi amalkan zikir banyak. Mudah-mudahan bila kita cakap tadi tu, yang kita tuju pada orang-orang yang kita sayang, satu kita nasihat, kan? Mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Kan? Subhanallah. Kemudian pada waktu yang sama, kan? Antara teknik yang lain, sedekahkan dia surah Al-Fatihah. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah yang aku baca sebentar tadi, ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi orang yang mudah, dia menjadi orang yang berlapang dada, ya Allah. Berikanlah dia hidayah, ya Allah. Berilah dia petunjuk, ya Allah. Ya Allah, contoh kalau suami nasihat isteri tapi isteri cepat koyak. Yang kita tahu Israel cepat koyak kan. Rupanya kat Malaysia pun berlambar. Kan? Isteri cepat koyak. Contohnya. Jadi bila isteri cepat koyak, cepat terasa, apa yang patut kita buat ialah, kan? Kita minta bantuan Allah SWT. Sebab dia saja yang boleh bagi kefahaman. Allahumma faqihu fiddin. Dia saja boleh bagi faham tentang agama Allah. Jadi kita cari dia. Nampak tak? Kita cari. Satu, hidup ni kena bersih, tuan-tuan. Hati kena bersih. Supaya bicara kita penuh kebersihan. Kan? Sedangkan jenazah yang penuh kekotoran tu balik, siapa pun anda, dimandikan. Dilayan dengan baik. Jenazah tu pun kita mandi dengan baik. Bukan mencincang-buncai, membaling-baling air. Nampak tak jenazah tu? Jenazah dah tak ada perasaan. Dia tak boleh balas. Tapi kita mandikan dengan penuh adab. Kita mandi pun kat bahagian ada anggota sulit kita tutup. Nampak tak? Tak buka telanjangkan dia. Apatah lagi manusia yang masih hidup. Maka bila kita bicara dengan dia, kita kena faham bahawa dia ada perasaan. Dia mudah koyak. Kita dah kenal dia mudah koyak. Maka bicara kita tu, bicara yang buat orang dekat dengan Allah. Bukan buat orang benci kita. Satu, kita kena jaga amal kita sendiri. Kan? Sebab bila kita nak kita sayang isteri kita, tapi dia cepat koyak, dia mudah terasa. Maka kat mana kekuatan dia, kat mana kelemahan dia, kita mesti tahu. Kat posisi mana yang dia lemah, kat posisi mana dia okey. Kat bahagian mana yang dia lemah. Contoh, maksud saya, ketika dia tengah tengok TV, dia tengah masak, masa tu lah kau nak nasihat. Dia cepat bengang, dia cepat koyak. Tapi ketika engkau bau wish dia, kan, ajak dia makan bersama makan, gurau sendia pada waktu sama, kamu cuci sikit, bukan banyak. Bila banyak, daripada gembira tadi jadi luka. Sebab ada orang tengah naik kereta nak pergi kena makan, balik pusing balik. Ada orang dapat bini macam tu, dah pusing balik, saya tak nak makan, keraskan hati, tak nak turun kereta.
Atau kau nampak kat TikTok tu kadang-kadang orang rakam apa, kan, entah suami kita kan, mungkin suami lah tu kan, tengah pujuk perempuan tepi jalan, tengah pujuk perempuan dalam kereta, tapi ada musibat pula pergi rakam. Itu biasa rumah tangga. Rumah tangga orang yang kau pergi cerita kat orang pasal apa, kau nak tanggung dosa. Kita pula bodoh-bodoh pergi boleh tulis kat komen, kau pun bersubahat sama, berdosa. Yang main, nampak remeh. Dia ada masalah dengan isteri dia. Dia pun pujuk isteri dia. Isteri dia ni keras kepala, kan? Keluar kereta, jalan kaki kat luar. Engkau pula jadikan itu sebagai satu drama. Jadikan satu sketsa. Jadikan benda gurauan. Engkau pun ambil gambar, rakam video, kan? Tunjuk kat orang. Banyak orang kat bawah, kan? Cerita. Subhanallah. Dia ada masalah rumah tangga yang sepatutnya kita doakan. Bukan rakam. Hari ini terlalu banyak juru kamera dalam kehidupan kita. Semua benda nak rakam. Sampai dalam bilik orang, dalam hotel pun nak rakam. Kalau boleh. Nampak tak, em? Sebab ini kehidupan kita pada hari ini. Jadi kalau kita dah tahu isteri kita macam ni, suami kita macam ni, maka kita kena minta pada Allah kebijaksanaan. Fatan. Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan menguruskan isteri. Ya Allah, tengok kalau kita suami, wahai Allah, berikan aku kebijaksanaan untuk menguruskan isteri aku agar dia tidak berusaha besar pada aku. Nampak? Doa pada Allah. Wahai Allah, aku sayang isteri aku. Tapi dia kerap membantah kata bicara aku. Dia kerap bergaduh dengan aku. Dia mudah tersinggung, mudah marah. Ya Allah, aku tak nak dia berusaha besar pada aku. Ya Allah, aku ampunkan semua dosa dia. Wahai Allah, berikan dia hidayah. Berikan dia kefahaman. Wahai Allah, semoga apa yang aku bicarakan ini, Ya Allah, bersama dengan dia, Ya Allah, dan dia terima dengan baik. Dia terima dengan mudah. Tolonglah aku, Ya Allah, kerana aku tak mahu isteri aku menjadi bahan bakal dalam neraka Allah. Aku tak mahu isteri aku susah di dalam perjalanan akhirat ini. Ya Allah, selamatkan dia, Ya Allah. Selamatkan dia, Allah. Itu suami yang baik. Bukan isteri menjawab, mampus engkau, aku cari perempuan lain. Kau yakin ke perempuan lain tak macam dia? Mungkin tak jawab, tapi suka tunjuk badan, tunjuk body. Mungkin dia tak jawab macam isteri kau yang ada, kau cari perempuan lain. Dia pula lagi seksa kau nak jaga sebab masih bergetar. Silap-silap, kau nak bersih pun tak boleh. Getar tu sama kulit. Kau bersihkan darah, tangan kau berdarah. Nampak tak? Bukan senang. Dan ada orang pula, dia mungkin tak menjawab, kau cik perempuan lain tak menjawab. Tapi, dia punya, kalau dia bercakap dengan orang mudah tertarik dengan dia. Ada pula perempuan macam tu. Dia mudah tarik perhatian orang. Kau pula penat nak jaga perempuan macam tu. Kau nampak tak? Dah usia kau pun dah 50 lebih. Dan 40 lebih. Kau sepatutnya tengah fokus pada perjalanan akhirat kau. Bukan perjalanan kau untuk nak beli hati orang, nak pergi sembah orang, nak pujuk orang. Penat kan? Baik kau fokus yang ada ni. Wallahu a'lam. Next. Soalan. Daripada Su. Okey. Dia penjara pasal apa? Kan? Dia macam ni, puan. Patutkah saya bertahan dengan suami saya yang sedang dipenjara? Berapa lama dia dipenjara? Saya ada seorang followers yang dia bagi tahu saya suami dia telah sedang dipenjarakan dan seluruh ahli keluarga tak tahu suami dipenjarakan. Dan dia setia dengan suami. Jadi, pada waktu suami kamu jatuh, inilah waktu paling penting, paling genting untuk kamu setting diri kamu. Nak setia atau tidak? Kamu nak bersama tak dengan orang kamu pernah sayang? Atau kamu nak tinggalkan dia? Kalau kata Pak Riz 10 tahun, Pak Riz lama, saya tak boleh tahan. Kamu ada hak. Islam tidak membebankan kamu. Tapi pada waktu sama kamu kena faham. Dan kadang-kadang dia masuk penjara ni pasal apa? Atas isu apa? Dia jual dada, Pak Riz. Dia jual dada ni pasal apa? Bukan kau selalu nak ni, nak tu. Dia tak mampu nak uruskan sampai jual dada. Dia salah. Kamu pun ada salah. Dia yang dipenjarakan. Kamu selamat. Kamu bebas. Nampak tak? Kan? Dia dipenjarakan sebab jual dada. Sebab perbelanjaan rumah tangga terlalu besar. Dia tak mampu nak tampung. Akhirnya, dengan kudrat yang sangat terhad, dia jual dada. Jalan paling senang. Pada peringkat awal semua jalan dengan baik. Dia belikan kau handbag mahal. Dia belikan kau kereta baru. Tapi, perbuatan dia yang gopoh rapah ni, dihidup oleh jiran tetangga. Macam tak sedap hati bang. Tengok jiran kita ni. Kan? Allahu Akbar. 3 kereta, 4 kereta sampai menghalang kita. Bengang. Buat laporan polis. Polis buat siasatan. Pam. Rupa jual dada. Polis endap. Jual dada. Jadi, adakah kita yang terlibat dengan sampai ke tahap suami kita macam tu? Contoh. Tapi kalau dia memang jenis
kaki baran, kaki pukul, pergi bantai orang, belasah orang, masuk penjara. Lain lah. Nampak tak? Jadi kita kena timbang semua benda ni. Nampak tak? Subhanallah. Kan? Mungkin di satu posisi, inilah masa untuk aku bertahan, untuk aku kekalkan hubungan. Kerana ketika dia tengah susah, tak sepatutnya aku tinggalkan dia, tak sepatutnya aku minta cerai, tak sepatutnya aku pisah dengan dia. Ada wanita macam tu. Ya, saya ada followers macam tu. Yang bertahan. Di posisi lain, keluarga akan cakap macam-macam, keluarga pertikaikan, keluarga marah, adik-adik capur tangan. Kau ni bodoh lah ngah. Bodoh kau tu tak ngah. Suami kau masuk penjara, kau masih nak bertahan lagi. Banyak lelaki-lelaki yang kau masih muda, baru 25, 26 tahun tau. Lagi dulu mak dah cakap jangan kahwin dengan lelaki ni, kau nak kahwin. Kau tengok apa jadi. Kau tahu cerita sebenar-benar ni. Jadi, urusan tangan kau, bukan tangan adik-adik kau, bukan tangan mak bapak kau. Mereka hanya berada di sempadan menasihati, sempadan mendidik, mentarbiah. Tapi membuat keputusan tetap engkau. Membuat keputusan tetap engkau. Jangan benarkan sama sekali orang lain buat keputusan untuk engkau. Jadi macam mana saya tahu keputusan itu betul tak betul? Engkau jumpa Allah dalam solat-sunat 2 rakaat. Itu Nabi buat. Buat solat-sunat 2 rakaat. Saja aku solat-sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah, faham? Aku saja solat-sunat 2 rakaat. Dah, buat. Wahai Allah, bagi aku petunjuk. Bagi aku kekuatan. Bagi aku kefahaman. Bagi aku hidayah. Minta. Dialah selayak yang kau minta. Bukan pada makhluk. Puan tanya saya, Pak Riz, patut ke saya bercerai? Patut ke saya? Ada orang jumpa saya, follower saya. Jumpa saya, dia kata apa? Pak Riz, suami saya macam ni. Pak Riz buat keputusan untuk saya. Kalau Pak Riz, dia fanatik dengan live saya. Dia kata, Pak Riz, kalau Pak Riz kata cerai, saya cerai. Kalau Pak Riz kata bertahan, saya bertahan. Saya kata, Puan, saya hadir dalam hidup Puan dalam bentuk live. Saya tidak hadir dalam membuat keputusan dalam hidup Puan. Saya pimpin orang untuk bawa ke arah kebaikan, bukan kemusnahan. Saya tidak boleh terlibat dengan keputusan manusia. Saya terlibat dengan keputusan untuk keluarga saya. Sebab saya ketua keluarga. Adik-beradik saya tak boleh terlibat. Saya boleh bagi nasihat, tapi saya tak boleh buat keputusan untuk dia. Cerailah. Tak boleh. Saya boleh bagi nasihat, tapi saya tak boleh terlibat dalam keputusan keluarga adik-beradik saya. Apatah lagi follower saya. Ni kisah benar. Pak Riz kalau bagi tahu cerai, saya cerai. Kalau pasal dia kata bertahan, saya bertahan. Bukan begitu peranan saya dalam live seperti ini. Saya hanya tugasnya nasihat. Detail saya tak tahu. Mungkin kan saya kata, mungkin ada lelaki masuk penjara kerana sikap wanita isteri dia tu yang tak pernah bersyukur dengan apa yang ada sampai suami terpaksa jual dadah. Ya, suami tetap salah. Tapi isteri yang tak pernah bersyukur ini juga harus menanggung rasa bersalah. Betul lah. Capur tangan ibu mertua sampai pura-puranda keluarga. Akhirnya dalam keadaan sangat marah, sepak isteri, pum. Keluarga capur tangan. Bertanda, buat laporan polis. Suami kena tangkap. Akhirnya dipenjarakan setahun, 2 tahun. Contoh. Allahu Akbar. Tapi siapakah jadi punca? Suami sampai tak mampu kawal perasaan marah dia. Tekanan, hinaan, cacian, kutukan. Nampak tak? Jadi timbang semua benda ni sebelum buat satu keputusan. Namun pada waktu yang sama, paling penting, paling mustahak, paling utama, cari Allah. Allah. Next. Solat ni satu ibadah yang Allah rahsiakan nak bagi apa? Puasa Allah bagi tahu. Zikir Allah bagi tahu. Baca Quran Allah bagi tahu. Setiap satu huruf tu 10 hasanah. Kan? Tapi solat Allah rahsiakan ini direct daripada Allah kepada Rasulullah. Dia bukan memain. Solat apa pun jadi. Puasa boleh kita tinggalkan dalam keadaan kita uzur. Tapi puasa, tapi solat kita tak boleh main. Terbaring pun solat. Kan, kecuali tak ada akal. Hilang akal. Nyanyuk. Betul tak? Yang lain kita solat. Saya tengah bawa kereta, cari tempat solat. Saya demam, kita solat. Solat duduk, solat baring, solat kelopak mata. Solat. Nampak tak? Satu ibadah yang datang dengan banyak pakej. Yang main. Solat adalah perkara wajib. Siapa yang arahkan kamu solat? Allah. Siapa bagi kamu nafas? Allah. Jadi boleh kamu pertimbangkan tak? Bahawa kalau Allah yang bagi kamu arahan dan kamu tak ikut, dia tarik nafas kamu macam ni.
Saya bagi anda pinjam kereta. Kau lanyak kereta aku bengar, aku ambil kereta. Kau tak ada kereta dah sekarang. Allah bagi kau hidup, kau lanyak hidup tu, tak cari dia, kau tak nampak dia, sedangkan hidup tu dia yang bagi. Tapi kau lebihkan orang, seakan-akan orang yang bagi kau hidup. Kau boleh ulang alik ofis kau 40 tahun, tapi kau tak boleh sampai kat sejadah untuk sujud pada dia. Akhirnya dia ambil apa yang dia bagi kat kau. Kau terkejut dan kau merayu pada dia, Rabbana sarna wa sami'na fajirna na'mal salihna mungkin. Hidupkan aku balik, ya Allah. Allah kata, kau nak hidup buat apa? Aku dah bagi kau hidup. Kau buat apa? Nampak? Bukan kau seorang aja. Sebagian besar manusia yang aku cipta berkata macam ni. Itu Allah tu dalam Quran, surah As-Sajdah. Nampak tak? Jadi kalau kita rasa malas, minta bantuan Allah. Minta bantuan Allah, wahai Allah, aku telah berdosa besar pada engkau. Engkau tak malaskan mandi, engkau tak malas penuh gigi, engkau tak malas bangun daripada katil, engkau tak malas pergi kerja, engkau tak malas makan. Kalau berak, malas nak berak, malas nak berak. Tak berak je kat sini. Tak ada. Tapi kenapa paling penting yang menentukan semua benda ni kau tinggalkan. Jadi kena fight. Ingat, we all are fighter, we must fight today. Macam ustaz saya ni. Pam. Dia rasa. Down. Dia kata jantan apa nak rasa. Jantan kena fight. We all are fighter, we must fight to the end. Kalau ikutkan apa wantam saya, sihirnya lain, santaunya lain, maki, hamun, ugut, macam-macam. Marasan ni saya tutup ni. Buat apa pening balik? Betul tak? Tapi sebab cinta pada Rasulullah, kasih pada Rasulullah, sayang pada agama ni, kita tak peduli respon orang ke atas hidup kita. Kita nak kehidupan akhirat kita nanti terus bernyala, terus bernyawa, terus percaya dengan amalan kita kat dunia. Itu kita teruskan. Sebab dunia tempat sakit, dunia tempat jatuh, dunia tempat tersungkur. Maka kena solat. Engkau kalau zakat berjuta sekalipun, engkau puasa setiap hari sekalipun, kau puasa Nabi Daud ni puasa, satu hari puasa, satu hari tak. Satu hari puasa, satu hari tak. Engkau sedekah sana sini, engkau sponsor anak yatim, fakir miskin. Tak ada nilai kalau solat tak buat. Nampak tak? Kena buat. Jadi saya doakan anda semoga diberi kekuatan untuk amalkan, untuk mengerjakan solat. Teknik dia berkawan dengan orang yang solat. Tekniknya tengok banyak perkara yang positif. Tekniknya hadirkan diri ke masjid. Tekniknya letak Quran depan mata, selalu pandang. Teknik dia letakkan kat rumah anda, kat di rumah anda kata-kata positif, kata-kata yang buat anda ingat kepada Allah. Teknik dia baca hadis berkaitan dengan solat. Cari dalam pasaran ada, dan buku-buku berkaitan dengan solat. Azab yang sangat pedih orang tinggalkan solat, satu hari pun azab. Jangan. Solat ni ada diperlukan tersendiri. Semua solat awal waktu paling baik afdal. Bukan makna lewatkan solat itu maknanya kamu akan diazab yang tidak. Orang solat tetap dapat bukan di sisi Allah. Allah Akbar. Yang dikatakan haram berdosa itu ialah bila kamu solat tu nak masuk aku dah. Lepas tu masuk. Itu berdosa. Allah next. Ni apa? Facebook kan? Oh, TikTok. TikTok ni lah. Ni ambil. Daripada Mi_76. Pak Riz, bagaimana untuk tubuh rasa bersalah pada anak-anak masa lalu kerana lalai dan hilaf dalam melaksanakan tanggungjawab pada anak-anak? Terima kasih Puan. Bila kamu rasa berdosa sangat, bila jadi mak bapak masa anak membesar tak jalankan tanggungjawab, tak dikenal agama, tak tarbiyah, rasa bersalah tu satu hukuman. Rasa bersalah yang berpandangan tu satu hukuman. Alhamdulillah Allah hadirkan rasa bersalah supaya tidak ada perasaan yang sama di akhirat esok. Maka nak tebus macam mana, kamu jaga amal. Nak tebus macam mana, kamu ingatkan anak-anak walaupun dia dah besar, dah dapat datuk Tan Sri Tun sekalipun. Sebagai mak bapak, selalu saya kata mak bapak. Dalam program-program kebapaan saya selalu kata, tugasan sebagai seorang ibu dan ayah tidak pernah ada full stop. Tugasan sebagai ibu dan ayah tak pernah masuk dunia persaraan. Tugasan ibu dan ayah ini tak pernah
tak pernah berhenti, melainkan nafas kita berhenti. Maka tidak pernah terlewat. Teruskan. Sebab tu ada sahabat saya, contoh. Masa hidup, lara, kat dunia luar ni lara. Tonggang, zina, kan? Gaduh, main pakau, kelak malam. Akhirnya jadi banduan. Dan dikenal Allah di dalam penjara. Nampak contoh? Nampak tak? Jadi dalam usaha nak bertaubat tak pernah terlewat. Kan? Tak pernah terlewat. Doa mak kekal berjalan. Dia mungkin jumpa Allah dalam penjara sebab doa mak dia tak pernah putus. Saya pernah cerita tentang seorang penagih dada yang meninggal di Mekah. Mak datang jumpa saya. Mak dia uzur 80 lebih. Kan dah meninggal lah, arwah dah meninggal. Penagih dada tu pun dah meninggal. Meninggal di Mekah. Nampak tak? Mak tak pernah putus asa mendoakan anak. Jadi tidak pernah ada isu terlambat. Melainkan meninggal dunia. Kamu meninggal, kamu dah terlewat. Dah terlambat untuk beramal. Dah terlepas peluang besar untuk bertaubat. Buat solat taubat secara berterusan puan. Banyakkan istighfar puan. InsyaAllah. Nasihat anak jangan berhenti. Kat WhatsApp group kata anak-anak untuk WhatsApp group mak kasih nasihat. Walaupun anda tak indah, jangan putus asa. Setiap kata yang baik akan ada rahmat Allah, kasih sayang Allah mengiringi akan bersama. InsyaAllah. Saya perlu kepercayaan seperti ini. InsyaAllah. Nampak tak? Yakin pada Allah. Terima kasihlah semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah rahmati anda. Nampak tak? Dalam usaha perjuangan kita nak tarbiyah orang, tak pernah rasa terlambat. Sahabat saya bertatu, tuan-tuan bertatu. Tak ada siapa berani dekat ni nak dakwah. Tapi ada seorang manusia, pakcik, orang biasa, tak pernah ada anugerah untuk orang macam ni. Dia dengan berani tanpa rasa takut. Sebab dia pendakwah yang meletakkan Allah di tempat paling atas. Makhluk ada nilai bagi dia. Dia dakwah. Kawan saya hari ini jadi orang beriman. Hari ini kawan saya sembahyang di masjid. Sedangkan pada waktu dulu dengan bertatu hidup di sarang pelacur, sarang maksiat. Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi siapa pun anda, mak atau ayah, sahabat, teman, kawan, kenalan, siapa pun anda, mak saudara, bapa saudara, siapa pun anda, tidak ada garisan pengakhiran melainkan kematian. Tidak ada titik nokta melainkan kematian. Tidak ada kesaraan melainkan kematian. Aku dah penat dah pergi mampus lah. Aku dah penat dah nak nasihat. Aku dah penat dah pergi mampus lah. Aku dah nasihat banyak kali dia tak dengar cakap pergi mampus lah. Yang mampusnya kita besok. Dia azab oleh Allah sebab tidak mahu bertanggungjawab dengan amanah yang Allah bagi. Allah bagi kau hidayah untuk bagi penerangan ke orang, bagi kata-kata baik. Ada orang tak sabar-sabar. Mudah-mudahan kita sendiri mati Allah. Dah azan. Tak sempat nak jawab semua ni. Maaf lah. Asal besok tuan. Besok waktu yang sama kita buat lah. InsyaAllah. Dan jangan lupa tuan ni, saya takut terlepas. Kadang-kadang hari tu saya tak buat. Tapi saya cuba buat. Malam ni saya nak buat live. Kan saya nak buat live. Nak bicara satu tajuk yang besar. Kan mak. Siapa nak jaga. Itu live kita malam ni. Selepas Malaysia lawan bola. Malam ni kan. Malam Indonesia menang. Kalahkan Vietnam. Iraq kalahkan Jepun. Saya ni peminat bola. Kan? Sebab saya memang pemain bola sepak. Kan? Bapak saya referee bola. Saya memang keluarga bola. Kan? Tapi kan terbatas lah. Saya saja Malaysia je. Lain semua saya tak tengok lagi dah. Tak ada bagi kat Marzian. Kan? Malam ni saya buat. Mak, ayah, siapa nak jaga? Adik saya malam ni. Kita akan ada buat bicara. So, malam ni datang 11 malam. 11 malam. Malam. InsyaAllah. Sebab lebih lah. 11.30. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Saya takut lupa. Hari Senin puasa Puasa Senin dan puasa 10 Rejab. Senin. Bukan Ahad. Senin. 10 Rejab. Hari Senin. Jadi hari Senin puasa lah. Niat puasa 10 Rejab. Puasa niat Senin Khamis. Puasa niat Senin. Itu amalan Nabi. Puasa Senin tu amalan Nabi SAW. Sebab apa? Nabi lahir hari Senin. Maka masa birthday kamu itu dalil
Kan tak salah kalau kita nak puasa pada hari lahir kita. Tak, kita gembat makan. Orang jambu makan. Makan waktu alam dia. Kan? Itu dalil. Nabi puasa pada Isnin dan Khamis, maka Isnin hari lahir Nabi. Nabi meninggal hari Allah. Saya undur diri. Paris daripada madrasah Tafiz Akbar Betul Adabiyah. Jangan lupa. Ada anak-anak jangan simpan. Daripada kau hantar sekolah, kau hantar madrasah. Anak kau yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tu pegang Quran dulu. InsyaAllah. Dia pergi sekolah besok. Dia ambil form 5. Tutup. Ya. Minta tolong wartawan-wartawan. SPM keluar besok. Cari budak madrasah. Tengok usaha mereka. Cukup luar biasa. Belajar 6 bulan tapi skor all A's. Belajar setahun tapi skor all A's. Nampak tak? Ini orang yang paling bagus sebab dia tak habiskan di kerajaan. Belajar sekejap tapi belajar pandai. Ini belajar bertahun-tahun tak pandai. Nampak tak? Dah lah pandai. Jangan kebak. Allah Akbar. Wallahu alam. Saya undur diri. Salam zuhur untuk anda semua. Buat terbaik sebab kita kuntum khairul ummah. Umat yang terbaik insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah.